واحلل عقدة من قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, wa naral jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa adaba. Kami meyakini bahawa al-jama'ah itu suatu kebenaran dan perpecahan itu suatu penyimpangan dan azab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi di sini adalah apa yang diperlukan kepada umat Islam adalah hidup secara berkumpulan, tidak berpecah. Yang mana kata Imam At-Tahawi, kami meyakini, kami berpandangan bahawasanya berjamaah itu adalah suatu kebenaran. Kerana di sana ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya umat Rasulullah tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Jadi kalaulah kita tak tahu nak pilih hak mana ni, hak mana hak betul, maka kita kena melihat kepada manakah kumpulan yang ramai ulama berada dalam kumpulan tersebut. Kerana ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak berhimpun di atas kesesatan, khususnya dalam hal yang berkait dengan akidah. Jadi manakah pegangan yang ramai ulama berpegang, maka kita bersama dengan pegangan tersebut, kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Manakala perpecahan itu adalah penyimpangan daripada jalan yang sebenar dan azab, kesusahan. Dan kalau kita tengok punca daripada kejatuhan pemerintahan Islam suatu ketika dahulu adalah kerana berlaku perpecahan dalam mereka sendiri. Baik, seterusnya katanya, wa dinullahi fil ardi was samai wahid wa huwa dinul Islam. Qala Allah ta'ala, inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa qala ta'ala, wa raditu lakumul Islam madina. Dan agama Allah di bumi mahupun di langit adalah satu, iaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Dan firman-Nya, dan telah aku redha Islam sebagai agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang Allah Ta'ala pilih kepada hamba-hambanya adalah agama Islam. Selain daripada agama Islam, walaupun kita tengok molek pada segi zahir, contohlah, kita buat contoh je, tapi tidak boleh nak lawang agama Islam yang paling sempurna, paling molek. Ni kita kata ada orang menganggap bahawasanya agama tertentu molek berbanding dengan agama Islam, maka sebenarnya dia telah menyeleweng, kerana agama yang Allah Ta'ala pilih kepada hamba-hamba dia adalah agama Islam. Kita di zaman kita ni, zaman yang zaman yang kalaulah sekiranya anak-anak muda tidak mantap, tidak kukuh dalam akidah, bahaya.
Kerana zaman kita ni bermacam-macam fahaman-fahaman yang sesat telah menyerap ke dalam pemikiran sebahagian daripada umat Islam. Apatah lagi di zaman kita ni, kita sentiasa membaca di Facebook dan seumpamanya. Jadi macam-macam penulisan-penulisan yang menyalahi akidah hak yang betul dibaca oleh anak-anak muda sekarang ni. Andai kata anak muda tidak kemah dan tidak kukuh akidah mereka, maka pasti mereka itu akan menyeleweng ataupun akan memilih jalan yang sesat. Zaman kita zaman liberalism, pluralism. Hak ni sebenarnya fahaman-fahaman hak yang cukup-cukup bermasalah. Fahaman hak yang mengatakan semua agama sama, semua agama mengajak kepada kebaikan. Tidak. Agama tidak ada, maksudnya bukan semua agama sama. Agama hak yang betul hanya agama Islam. Dan kita orang Islam jangan takut, jangan malu nak kata agama Islam agama betul, selain daripada agama Islam adalah agama salah. Ni zaman kita ni oleh kerana nak meraihkan orang hak yang bukan Islam, siapa ke takut nak kata agama Islam saja betul, agama selain daripada Islam adalah agama salah, tanpa disedari pemikiran pluralism telah meresap ke dalam akal mereka. Ni di antara benda hak yang cukup bahaya, khususnya kepada anak-anak muda di zaman kita. Sedangkan apa hak yang jelas dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi, ni benda hak yang kalau Imam At-Tahawi tidak sebut sekali pun, benda tu jelas. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya selama-lama. Tu kita kena faham molek, kena pegang molek muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia apabila kita banyak bergaul dengan orang, kita banyak bergaul dengan orang hak yang bukan Islam, ataupun kita bergaul dengan orang hak yang pahaman dia, pegangan dia menyeleweng, salah, tapi dalam masa yang sama kita tidak mantap daripada segi akidah, maka fahaman-fahaman hak yang menyeleweng akan meresap masuk ke dalam akal, masuk ke dalam diri kita. Hak tu hak yang paling kita bimbang. Sebenarnya tujuan asal adalah nak jaga dia, nak ra'i dia. Hak tu sebenarnya adalah salah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita agama Islam, agama kita tidak melarang kita berbuat baik kepada orang bukan Islam. Hak itu jelas. Selama mana orang bukan Islam tidak memusuhi orang Islam, selama mana orang bukan Islam tidak menghalau orang Islam daripada kampung halaman orang Islam, maka kita tidak menjadi masalah, bahkan dituntut kita berbuat baik kepada siapa pun. Sama juga sesama orang Islam, walaupun dia adalah pelaku maksiat, walaupun dia saat itu orang yang berpegang kepada akidah yang sesat, walaupun dia adalah berpegang kepada akidah ahlul bid'ah, daripada sudut bergaul, kita bergaul dengan cara yang baik. Tapi dalam masa yang sama, tidak boleh sama sekali kita mengiktirafkan pegangan yang sesat. Jangan sekali-kali ketika kita bergaul dengan golongan-golongan yang sesat, sehingga kan kita menerima pegangan mereka, siapa ketakut nak kata agama selain daripada agama Islam adalah salah, takut. Dan benda ni ada wujud di zaman kita, wujud di zaman kita. Jadi jangan kata gitu, takut rasa hati orang ni, rasa hati orang ni. Jadi kalau gitu masalah agama mu tahu tak, semua agama selain daripada agama Islam adalah salah, palsu, tak betul. Adalah agama reka-reka belaka. Hak yang betul adalah agama Islam. Jadi mu nak ra'i dia dalam hal akidah, sedangkan mereka tidak ra'i Allah Ta'ala yang menciptakan mereka. Mereka sanggup menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta mereka. Mereka sanggup mewujudkan tuhan-tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, sedangkan itu adalah palsu semua. Tapi nak ra'i. Baik, okey, kita dalam bab bergaul, kita bergaul dengan cara yang baik. Tapi dalam masa yang sama ada perkara-perkara yang berkait dengan akidah, kita kena pegang kemah keming. Tidak boleh kita bertolak ansur dalam bab ni. Dalam bab akidah tak ada. Dalam bab akidah, dalam bab akidah
Jadi agama Islam agama yang betul. Selain daripada agama Islam, nama benda pun sekalipun itu adalah agama yang batil. Jangan sekali-kali meresap ke dalam diri kita benda semua agama sama, sehingga takut kita nak kata agama selain daripada agama Islam adalah agama yang salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tashbih wat ta'til wa bainal jabri wal qadari wa bainal amni wal ya's wal iyas. Ni agama Islam. Agama Islam yang sebenar adalah berada di tengah-tengah di antara sifat ghulu. Ghulu ni melampau, berlebih-lebihan, dan sifat taksir. Taksir ni maksudnya cuai, kurang. Okey, kita ada ghulu, kita ada taksir. Dia ghulu ni melampau, taksir cuai. Sebagai contoh ghulu, taksir, dia melampau. Bagaimana melampau? Kita contoh melampau dulu. Melampau ni siapa ke dok tidur malang, dok beribadat, siapa ke siang sepanjang siang hari duduk berpuasa, siapa ke nak kerak batu, nak buang batu tak berbining. Dan benda ni pernah berlaku kepada di zaman Rasulullah. Ada sebahagian daripada sahabat kabur lepas daripada ni, kami tak mahu dah tidur malang. Lepas tu tak siang hari nak puasa sokmo. Lepas tu ada setengah sahabat Rasulullah, kalau je Rasulullah izin buang batu, nak buang batu. Kalau Rasulullah izin kasih, nak buang, nak kasih. Malah serabut dah kau orang puang. Siapa tahap tu? Tu dipanggil benda ghulu, melampau. Baik, tu dipanggil ghulu. Tu salah satu daripada contoh ghulu. Ghulu banyak lagi. Kalau kita nak contoh ghulu ni banyak lagi, bukan itu satu-satunya. Banyak lagi. Lepas tu taksir, mana benda taksir? Cuai. Sepatutnya benda yang diwajibkan tidak dia buat. Sembahyang fardu 5 waktu yang diwajibkan tidak cukup. Itu dipanggil benda taksir. Seorang yang cuai dalam melaksanakan kewajipan yang diwajibkan kepada dia. Banyaklah kewajipan yang diwajibkan kepada kita, tapi tak buat, maka dia cuai. Agama Islam di antara melampau dan cuai. Maksudnya bukan melampau dan bukan cuai. Benda yang dilarang kita buat, kita tinggalkan. Benda yang diwajibkan kita buat. Benda yang disuruh sunat kita buat. Benda yang makruh kita tinggalkan. Tapi benda yang disuruh kita buat saat itu tidaklah terlalu melampau. Begitu juga benda yang diwajibkan tidak kita abaikan. Okey, itu di antara ghulu dan taksir. Agama Islam yang sebenar katanya di antara tashbih dan ta'til. Itu agama Islam yang sebenar. Kata siapa? Imam At-Tahawi. Apa makna tashbih? Apa makna ta'til? Tashbih ni adalah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang kepada akidah yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada 2 wahyu, adalah laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang kita pegang? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluk dia. Orang yang berpegang Allah Ta'ala sama dengan makhluk dia, maka golongan ini dinamakan sebagai golongan musyabbihah, golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini di antara firqah, di antara kelompok yang sesat, yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kerana mereka telah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang keduanya ta'til. Apa makna ta'til? Ta'til ni maksudnya mengkosongkan, menghampakan Tuhan daripada sifat, menafikan sifat-sifat daripada Allah. Itu makna ta'til. Di sana ada golongan yang dikenali sebagai golongan mu'attilah. Mu'attilah ni golongan yang menafikan sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, bersifat dengan iradah, bersifat dengan ilmu, bersifat dengan hayah, bersifat dengan sama', bersifat dengan basar, bersifat dengan kalam. Dia menafikan.
Maka golongan ini dinamakan sebagai golongan Mu'attilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara tashbih dan ta'til, maksudnya kita menyabitkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kita menyabitkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat-sifat Allah dan zat Allah taala sendiri tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Tidak sama dengan zat Allah taala, tidak sama dengan zat kita. Sifat Allah taala tidak sama dengan sifat kita. Perbuatan Allah taala tidak sama dengan perbuatan kita. Ketika kita mendengar Allah taala melihat, kita juga melihat, maka kita kena beriktikad bahawasanya sifat penglihatan yang ada pada Allah tidak sama dengan sifat penglihatan yang ada pada kita. Hanya sama pada nama tapi hakikat berbeza. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara menyerupa dan mengkosongkan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat. Dan antara pemahaman Jabariyah dan Qadariyah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara pemahaman Jabariyah dengan Qadariyah. Apa maksud pemahaman Jabariyah? Pemahaman Al-Jabariyah gini. Mereka ataupun kelompok ini, kelompok Jabariyah ni adalah kelompok yang beriktikad bahawasanya kita tidak mempunyai sebarang pilihan. Semua hak yang kita buat datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita terpaksa melakukan perbuatan tersebut tanpa sebarang ikhtiar dan pilihan. Kita ni seperti bulu yang berada di atas udara. Ke mana angin bertiup, ke situ kita akan pergi. Atau golongan Jabriyah. Maksudnya hamba sedikit pun tidak mempunyai pilihan. Tak ada pilihan sikit. Golongan Jabriyah ni memang bagi orang yang mengguna akal fikiran yang waras, dia tidak akan terima. Sebab dia melihat kepada zahir bahawa dia mempunyai pilihan. Kita lepas daripada kita nak kuliah lagi, boleh kita nak duduk masjid ngaji Quran dulu, boleh kita nak semayang dulu, boleh kita nak keluar balik rumah, boleh kita nak pergi kedai makan. Maksudnya kita boleh memilih ke mana hak yang kita nak buat. Kita pilih belaka. Kita pergi kedai tak ada, nak pilih kita pilih. Pergi kedai makan kita pilih nak makan benda, nak minum benda, kita pilih belaka. Jadi orang hak yang punya akal yang waras tidak menerima fahaman Jabriyah. Baik. Yang keduanya Qadariyah. Qadariyah ni dia lawan kepada fahaman Jabriyah. Dia telah menyabitkan kudrat kepada hamba, yang mana hamba melakukan semuanya. Semua kita ni kita buat belaka. Tak ada sakut paut pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan kita, dan apabila kita diciptakan semua kita buat baik ke buruk kita belaka. Itu dipanggil Qadariyah. Kita tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara Jabriyah dengan Qadariyah. Maksud dia, kita zahirnya, berarti zahirnya kita ada pilihan, kita ada usaha. Tapi yang mewujudkan perbuatan kita daripada tiada kepada ada, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara mudah, zahirnya ada pilihan, tapi pada hakikatnya adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Jabriyah. Jabriyah dia kata dia menafikan terus ikhtiar usaha daripada hamba. Manakala Qadariyah dia menafi terus daripada hamba, menafi terus ketetapan ataupun apa hak yang dilakukan oleh hamba ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara Jabriyah dengan Qadariyah. Wa bainal amni wal iyas, dan di antara rasa selamat dan putus asa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Kita di antara rasa selamat dan putus asa. Maksud dia di antara rasa selamat dan putus asa gini. Rasa selamat gini, kita kena faham. Ada kala kita ni kadang-kadang tertipu dengan amalan yang kita buat. Kita duk mikir seorang, nengu seorang. Nengu seorang.
Baik. Dengar duk mikir seorang sebelum tidur ke, bangun daripada tidur ke, duk kira duk atas kereta seorang. Aku ni kalau tengok bab sembahyang fardu 5 waktu, alhamdulillah aku jaga. Masjid pula sembahyang rawatib lagi. Puasa pada bulan Ramadan, alhamdulillah sempurna molek. Sembahyang tarawih pada malam Ramadan tu orang lain buat 8, belakang kuat 20. Lepas tu tahajud lagi aku jaga. Zakat sampai masa aku keluar. Bayar lebih pula. Lambat dengar orang susah aku bantu. Lambat dengar orang minta derma aku holak. Haji buat dah. Duk mikir seorang, syurga dah aku ni. Tu dipanggil benda rasa aman, rasa selamat dah. Tu bukan cara Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Ya'as, mana benda ya'as? Putus asa. Duk tengok, duk dengar seorang, Allah aku ni tua baru isah. Masa zaman muda benda jahat aku dah buat belaka. Allah jahatnya aku, apa dak tahu Allah Taala apa kedak dosa aku ni, Allah. Taubat dah tapi mari dah tak. Ada apa dosa aku bakali. Jadi rasa putus asa. Tu putus asa. Kita Ahlus Sunnah di antara rasa aman dan putus asa. Baik mana pun kita, jangan kita rasa kita selamat. Jangan kita rasa aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jahat mana pun kita, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di antara rasa aman dan putus asa, berada di tengah-tengah. Baik. Itu maksud apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata Imam At-Tahawi, فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Ini adalah agama kami dan keyakinan kami, baik yang zahir maupun yang batin. Apa hak yang kami i'tiqad dalam hati sama dengan apa hak yang kami zahirkan. Ni hak yang kita bincang start daripada awal sampai ke sekarang ni. Kata Imam At-Tahawi, ni agama kami. Inilah i'tiqad kami zahir dan batin. Maksudnya apa hak yang kita i'tiqad dalam hati tu sama dengan apa hak yang kita sebut dengan mulut. Dia berbeza dengan golongan munafiqun. Golongan munafiqun dia menzahirkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Apa hak yang mereka ucapkan pada hakikatnya menyalahi apa hak yang mereka i'tiqadkan. Lalu tu kata Imam At-Tahawi, dan kami berlepas diri kepada Allah daripada semua orang yang menyelisihi, orang yang menyalahi apa hak yang kami sebutkan dan apa hak yang kami terangkan. Jadi benda hak yang kami jelaskan, kami terangkan, tiba-tiba ada orang berpegang selain daripada tu, maka kami berlepas diri daripada golongan tersebut. Kami berlepas diri. Kami tidak terlibat dengan golongan itu. Kami berlepas diri. Antara benda hak yang dituntut di dalam agama kita, apabila kita melihat kemungkaran dilakukan oleh orang tertentu, akidah yang sesat yang dipegang oleh orang tertentu, kita kata mana? Aku berlepas diri daripada akidah tersebut. Bukan hanya kita tidak berpegang, bahkan kita nyatakan bahawasanya kita berlepas diri daripada akidah tersebut. Baik. Katanya, wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'ala al-iman wa yakhtima lana bihi wa ya'simana min al-ahwa'il mukhtalifati wal ara'il mutafarriqah wal madhahibir radiyyah مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. Dan kami memohon kepada Allah, ni doa. Doa daripada Imam At-Tahawi. 1000 tahun lebih dah Imam At-Tahawi, lebih kurang dalam 1000 tahun Imam At-Tahawi karang kitab yang kita baca ni. Kami bermohon, kami berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kami di atas iman dan menutupkan usia kami dengan iman dan melindungi kami daripada bermacam-macam hawa nafsu yang berbeza-beza dan pandangan, pendapat-pendapat, pegangan-pegangan yang berbeza-beza.
yang menyalahi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mazhab-mazhab yang hina, seumpama mazhab musyabbihah. Tadi kita cerita dah musyabbihah, golongan yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, golongan Jabriyah, Qadariyah. Ni golongan-golongan yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga golongan-golongan yang menyalahi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka bersama dengan kesesatan. Kami berlepas diri daripada mereka. Golongan ini di sisi kami adalah dhullal. Tengok, golongan yang sesat. Tengok, Imam At-Tahawi ajar kepada kita, golongan tersebut adalah golongan sesat, walaupun mereka mengaku beragama Islam. Jangan kita segang silu untuk mengucapkan bahawasanya golongan yang sesat adalah golongan sesat. Kadang-kadang macam kita kebau tadi, nak jaga, nak jaga. Oleh kerana kawan-kawan juga yang terjebak dengan fahaman-fahaman pluralism ataupun dan seumpamanya, liberal, set-set liberal, geng-geng, kawan-kawan juga sebagai contoh, siapa ketakut nak mengatakan golongan itu adalah golongan sesat, itu adalah salah. Apa hak yang Imam At-Tahawi nak ajar kepada kita? Mana-mana akidah yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan setakat kita menjauhi akidah tersebut, kita tidak berpegang kepada akidah tersebut, bahkan kita berlepas diri daripada orang yang berpegang dengan akidah tersebut. Berlepas diri daripada orang yang berpegang dengan akidah tersebut. Nyata daripada mulut kita bahawasanya orang tu berpegang dengan akidah yang sesat, kami berlepas diri, kami tidak sakak paut dengan dia, dan hanya kepada Allah Ta'ala kami memohon perlindungan dan taufik. Jadi habislah kitab Aqidah At-Tahawiyah pada malam ni, dan kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di atas akidah yang betul, akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin, karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita muka surat apa? 75. Baik. Jazakumullah khairan. Dan telah sabit pula, kita muka surat 75 situ tak? Dan telah sabit pula kita muka surat 75 berkenaan dengan fasal ketiga pada menyatakan bahawasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan dan atau kejahatan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Bustanul Arifin menyebut suatu hadis, katanya dan telah sabit pula di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maksud hadis Bukhari adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, dan Muslim iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, dengan sanad keduanya yang bersambung sehingga kepada Abdullah bin Abbas. Cuma dibuanglah sanad sehingga kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyah. Tiada ada hijrah lagi sesudah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada awal Islam ataupun pada ketika Rasulullah duduk di Mekah selama 13 tahun, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke negeri Madinah. Baik, jadi para sahabat pakak hijrah belaka, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan ketika tu di antara ibadat yang besar, kelebihan dia adalah hijrah. Antara ibadat yang besar, kelebihan dia adalah hijrah.
dan orang yang berhijrah menduduki tempat yang cukup mulia di dalam agama Islam pada ketika itu. Jadi orang yang mampu untuk berhijrah, selain daripada orang puang, selain daripada orang-orang sakit, orang-orang tua, hak dogok, semuanya diwajibkan berhijrah ke kota Madinah. Baik. Selepas daripada penaklukan kota Mekah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi. Tak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kerana pada asal kewajipan hijrah adalah untuk berpindah daripada negeri kufur kepada negeri Islam. Tetapi apabila Mekah telah bertukar menjadi negara Islam setelah daripada ditawang, setelah daripada dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tak ada lagi faedah untuk berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Maksudnya tidak ada lagi faedah seperti hak yang sebelumnya. Hak yang pada asalnya keluar adalah untuk lari daripada negara kufur kepada negara Islam. Sekarang ni Mekah telah jadi negara Islam, maka tidak lagi diwajibkan kepada penduduk Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Tidak ada hijrah lagi setelah daripada penaklukan kota Mekah ke Madinah. Tapi hijrah daripada negeri kufur kepada negara Islam, apabila seorang Muslim duduk dalam negara kafir, dia tidak mampu untuk melaksanakan tuntutan agama, maka ketika itu wajib dia kena berhijrah waktu tu sehingga hari kiamat. Ada hijrah tersebut. Di sana ada hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan putus sehingga putusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Manakala taubat tidak terputus melainkan sehingga terbit matahari daripada pihak barat. Jadi maksudnya, selama mana belum lagi kiamat, selama belum lagi hampir kiamat, selama itulah pintu taubat terbuka. Selama mana pintu taubat terbuka, masih lagi ada hijrah. Tapi hijrah yang diwajibkan daripada Mekah ke Madinah tak ada dah setelah daripada penaklukan kota Mekah. Tapi hijrah daripada negara kufur kepada negara Islam diwajibkan bagi orang yang hidup dalam negara kufur yang tidak mampu untuk melaksanakan agama Islam untuk diri dia, rosak akidah dia sebagai contoh, ataupun dia tidak mampu untuk mengerjakan sembahyang, untuk mengerjakan puasa, maka diwajibkan kepada dia hijrah ke negara Islam kalau dia mampu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, tidak ada hijrah selepas daripada penaklukan kota Mekah, tetapi yang ada adalah jihad. Jihad masih lagi ada. Baik. Apabila diseru jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat mesti kena hadir. Begitu juga masih lagi ada niat untuk berhijrah, niat untuk berjihad, niat untuk melakukan kebaikan. Jadi Imam Nawawi mendatangkan hadis ini dalam bab ni kerana disebut dalam hadis ni berkenaan dengan niat. Seterusnya katanya, para ulama berbeza pendapat dalam menghuraikan hadis ini. Ada yang berkata bahawa tidak ada hijrah lagi daripada Mekah ke Madinah selepas Fathu Makkah, kerana Mekah telah menjadi Darul Islam, negeri Islam. Dan ada pula yang berkata tidak ada hijrah yang sempurna selepas Fathu Makkah seperti halnya sebelum Fathu Makkah. Okey, itu perbezaan di kalangan ulama dalam menghuraikan hadis ini. Jadi ada ulama mengatakan tak ada hijrah yang diwajibkan selepas daripada penaklukan pembukaan kota Mekah, kerana kota Mekah telah menjadi negeri Islam. Ada sebahagian ulama kata tidak ada hijrah yang sempurna. Maksudnya bukan menafikan hijrah secara keseluruhan, tapi menafikan hijrah yang sempurna. Tak ada hijrah yang sempurna selepas daripada Fathu Makkah. Tapi nak hijrah masih lagi boleh, kerana di Madinah adalah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik duduk bersama dengan Rasulullah, mengutip mutiara-mutiara daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding duduk daripada tempat yang jauh daripada Rasulullah. Adapun berhijrah daripada negeri kafir pada hari ini, maka hukumnya adalah wajib yang sangat pasti ke atas setiap orang yang berkuasa berbuat demikian. Iaitulah apabila ia tidak berkemungkinan untuk mengamalkan syariat Islam di sana. Tetapi seandainya dia dapat mengamalkan syariat Islam, maka hijrah itu hukumnya sunat dan tidak wajib. Wallahu a'lam.
Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita hak yang duduk, hak yang memeluk Islam, duduk di dalam negara hak bukan Islam. Kalau dia tanya kita, apakah hukum dia tinggal kampung dia, berhijrah ke negara Islam, ke negara orang Islam? Okey, kita jawab kepada dia, kena tengok. Tak nak kata wajib, tak nak kata sunat lagi, kena tengok dulu. Mu duduk di dalam negara mu dapat melaksanakan dok syariat Islam, dapat semayang dok, dapat puasa ke dok, masalah akidah mu bagaimana, bahaya dok, mungkin terpesong dok akidah mu sebab mu bergaul dengan orang bukan Islam. Dia kata tak ada masalah pun, beres je hak tu. Di negara kami, okey, kita kata tidak wajib mu berhijrah. Tapi kalaulah mu tidak boleh menunaikan sembahyang, puasa pada bulan Ramadan pun tidak boleh, maka ketika itu wajib mu berhijrah, tapi dengan syarat apabila mu ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, tidak wajib berhijrah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak membebani setiap diri melainkan sekadar dia mampu. Baik. Seterusnya kata dia lagi, dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamdani, salah seorang tabi'in radhiyallahu anhu. Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamdani ni adalah seorang yang cukup masyhur di zaman tabi'in, dan dia sempat berguru ataupun dia sempat berjumpa dengan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia di antara orang yang masyhur dengan orang yang soleh. Bahawasanya beliau apabila mengambil pemberiannya daripada Baitul Mal, sebab dia imam, dia imam masjid. Jadi imam masjid, maka adalah ata ni maksudnya pemberian yang diberi oleh pihak pemerintah daripada Baitul Mal kepada orang Islam. Diberi kepada tentera, kepada imam, kepada Bilal, kepada orang-orang tertentu daripada duit Baitul Mal. Jadi siapa masa, kalau kita tengok siapa masa dapat air laung, dia ambil lah, digambil. Apabila digambil, pasti beliau mensedekahkan sebahagian daripadanya. Ambil je dia sedekah, tapi bukan sedekah habis lah, sedekah sebahagian daripada apa yang diambil. Lalu apabila beliau sampai balik ke rumah, keluarganya memeriksa pemberian tersebut, maka mereka mendapatinya dalam keadaan sempurna. Allah, dak luak sikit, dak luak sikit. Oh, hebat. Baik, jadi tadi aku baca dalam skrin ni, dia ada tulis benda, sedekah tidak mengurangkan hartamu. Sebenarnya itu adalah maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengurangkan harta untuk orang ramai. Kalau kita nak hurainya, maksudnya memang kalau kita ada pitih 3,000 ya, kita sedekah boleh 50 ya, kuranglah jadi tak sampai 3,000. Tapi pada hakikatnya dia tidak mengurangkan hartamu, kerana hak yang kita sedekah saat itu, dia adalah baja kepada harta hak yang kita ada. Dia akan menyuburkan lagi, dia akan berkembang lagi harta hak yang kita ada. Tetapi ada sebahagian daripada orang, hadis tersebut untuk dia bukan hanya tidak mengurangkan hakikat, bahkan zahir pun tak kurang. Zahir pun tak kurang. Dah mana zahir tak kurang? Dia sedekah harta tersebut, tapi balik di rumah kira sama je hak yang orang bagi kepada dia. Pelik ke? Tak pelik. Tak pelik kalau kita tengok di dalam kekuasaan Allah. Kita tengok kepada kuasa Allah, tak pelik. Dan benda ni sebenarnya berlaku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Selepas daripada Rasul wafat, Rasul meninggal sedikit makanan yang diisi dalam bekas kepada Aisyah. Aisyah makan rasa dah habis. Ini disebut dalam beberapa asar. Makan ambil cebok, sampai masa je pergi sukat. Lepas sukat tak ada. Lepas daripada sukat tak ada. Kurang dah. Baik. Lepas daripada sukat habis lah. Begitu juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air yang sedikit, makanan yang sedikit dapat menampung sahabat yang ramai. Rasulullah kau je. Benda ni bukanlah benda hak yang mustahil. Ya, mustahil pada adat, tapi begitulah kaedah ataupun
definisi ta'rif mu'jizat, ta'rif karamah, benda hak yang berlaku menyalahi adab. Dan apa hak yang disebut oleh Imam Nawawi ni bukan hanya disebut oleh Imam Nawawi, bahkan ramai ulama-ulama yang menyebut perkara yang sama. Antaranya adalah Imam Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, ketika dia menceritakan tentang tabi'i ni, yang tabi'i yang dikenali sebagai Abu Maisarah Al-Kufi ni, dia menceritakan perkara yang sama. Apabila dia ambil duit daripada Baitul Mal, dadang sampai rumah disedekah di tengah jalan, lepas daripada tu you balik rumah kira macam biasa. Allahu Rabbi, memang cukup hebat lah. Hamba teringat satu cerita masa hamba duduk di Syria, tapi hamba lupa dah nama seorang syekh masa hamba belajar di Syria dulu. Dia ngajar hamba lupa nama dia. Dia cerita adat dia lah. Adat dia apabila dapat duit gaji, dia tok dalam poket jubah dia. Dia nak beli, dia ambil. Orang buat balik, dia dapat tengok, dia tok balik dalam poket dia. Dia tak pernah kira. Ni yang mendengar sendiri daripada telinga dia. Telinga hamba mendengar sendiri. Daripada telinga hamba, dia khabar kepada hamba masa hamba tengah belajar. Bukan hamba seorang. Dalam kelas tu semua sekali belajar. Cuma kelas hamba 2 orang je pelajar Malaysia. Orang lain bukan Malaysia belaka. Hamba seorang. Seorang lagi kawan hamba duduk di Kedah. Nama Ustaz Hanif. Baik, dia duduk Kedah. 2 orang tu je orang Malaysia. Orang lain bukan Malaysia belaka. Kalau gambar Malaysia mungkin boleh tanya-tanya kau. Lain tu bukan Malaysia belaka. Kita belajar, masa kita belajar, dia cerita kepada hamba gitulah. Cuma kita nak buat takut tak jadi. Sebab kita tak yakin barangkali. Dia kata gitu. Baik. Dan benda ni sebenarnya bukanlah benda yang mustahil pada adat. Bahkan banyak cerita yang diceritakan oleh ulama-ulama dalam kitab mereka. Antaranya Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin. Baik, okey. Lepas daripada tu, okey, kita tengok hak yang lebih menarik lagi. Maka lalu ia berkata kepada anak saudaranya. Jadi dia pun khabar kepada anak saudara dia, kebetulan kira-kira macam sama je, tapi sedekah dah. Jadi khabar anak saudara dia, tidakkah kamu juga mahu berbuat demikian? Comel juga kalau mu buat macam aku buat saat ni tu, mu ambil saat ni tu, mu sedekah balik dia, mu kira sama je, tak kurang pun, kata dia. Maka mereka menjawab, anak-anak saudara dia jawab, hak yang dapat benda yang sama daripada Baitul Mal, anak-anak saudara dia, jikalau kami tahu bahawa pemberian itu pasti tidak berkurangan, nescaya kami mahu berbuat demikian. Kalau kami tahu awal, kami buat agak. Kami tak tahu, kami tak buat awal. Atau anak saudara dia jawab. Baik, cerita lagu ni memang kita tengok macam cerita dongeng je. Ya, cerita dongeng kalau sekiranya orang hak yang khabar saat itu orang hak yang tidak boleh dipercayai, orang hak yang suka reka cerita. Ni cerita ni adalah cerita hak yang berlaku, yang disebut oleh ulama-ulama sirah. Kalau ulama hak yang sebut saat itu ulama bukan ulama hadis, bukan ulama hak yang diiktiraf, ulama hak yang tidak ulama hak yang tidak diiktiraf tentang kesahihan sesebuah cerita hak yang disampaikan, maka boleh kita pertikaikan. Tapi hak yang meriwayatkan cerita ni bukan ulama biasa, ulama-ulama hadis. Imam Nawawi ulama hadis. Imam Nawawi ulama hadis, dan dia di antara ulama yang cukup berhati-hati untuk meriwayatkan cerita hak yang tidak sahih. Sama juga Imam Syamsuddin Az-Zahabi adalah seorang ulama hadis yang besar. Dia di antara ulama hak yang cukup berhati-hati untuk meriwayatkan cerita yang tidak sahih. Jadi kalau dia meriwayatkan cerita yang tidak sahih, dia akan kata tidak sahih. Jadi ramai ulama hak yang meriwayatkan cerita-cerita hak yang seperti ini berkenaan dengan Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamdani. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang disebut di sini, dia pun khabar kepada anak saudara dia supaya buat benda yang sama macam dia buat, sebab benda tu tidak meluapkan sedikit pun harta. Anak saudara dia kata, kalau kami tahu benda tu jadi gitu, kami buat juga. Maka tengok apa jawab dia. Sini hak yang menarik ni jawapan dia. Lalu berkata Abu Maisarah, sebenarnya aku tidak pernah mensyaratkan yang demikian itu kepada Allah Ta'ala.
Tengok jawapan dia. Aku tidak pernah pun mensyaratkan perkara tersebut kepada Allah. Dia cuba ingin mengajar ataupun mendidik anak saudara dia, jangan buat lagu tu. Jadi kalau mung bersedekah, lepas tu mung mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala tambah rezeki kepadamu sebab mung bersedekah, hak tu tak ada masalah. Hak tu tidak menjadi masalah. Hak yang salah, hak yang buruk adab dengan Allah Taala adalah ketika kita bersedekah, maka kita mensyaratkan kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi balik kepada kita apa yang kita sedekah. Jadi seolah-olah kita memandang kepada amalan kebaikan kita, kita percaya kepada amalan kebaikan kita, sedangkan hak yang sebenarnya kita tidak boleh berpegang kepada amalan kebaikan kita. Bahkan kita kena serah kepada Allah dan berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan kita beri saat itu, kita tunggu kerana kita seolah-olah kita kalau cakap kita ambil hurah hak yang betul dulu. Jadi kalulah sekiranya kita bersedekah dan kita percaya orang hak yang bersedekah Allah Ta'ala akan bagi gantian kepada dia, kita mengharapkan gantian kerana kita bergantung kepada Allah, hak tu tak ada masalah. Tapi kita bersedekah, kita mengharapkan gantian kerana kita bergantung kepada amalan kita, kita melihat kepada amalan kita tidak bergantung kepada Allah, itu adalah buruk adab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita berdoa, kita buat contoh macam kita berdoa. Kita berdoa minta daripada Allah, Allah Ta'ala berjanji untuk bagi kepada kita apabila kita berdoa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum. Mu berdoa kepada aku perkenan. Jadi apabila kita berdoa, kita mengharapkan Allah Ta'ala beri. Mengharapkan Allah Ta'ala beri lain daripada ajar Allah Ta'ala supaya beri kepada kita. Lain. Ajar Allah Ta'ala supaya beri kepada kita. Tuhan tak bagi, apa Tuhan tak bagi? Apa Tuhan tak bagi? Hal tu dipanggil dia buruk adab. Kita macam kita bukan minta, hal tu kita ajar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala telah berjanji kepada kita untuk beri apa hak yang kita minta, tapi mengikut apa hak yang Allah Ta'ala pilih untuk kita, bukan kita pilih untuk kita. Mengikut waktu yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita, bukan mengikut waktu hak yang kita pilih untuk diri kita. Baik. Itu hak yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Hikam, dia kata janganlah sebab lambatnya pemberian daripada Allah setelah daripada mu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan mu putus asa. Jangan. Sebab dia, sebab Allah Taala fa innahu dhamina laka. Allah Taala memang jamin. Allah Taala bagi jaminan untuk memperkenankan doamu, tetapi mengikut apa hak yang dia pilih untuk dirimu, bukan mengikut apa hak yang mu pilih untuk dirimu. Dan mengikut waktu hak yang dia tentukan untukmu, bukan mengikut waktu hak yang kita tentukan untuk diri kita. Baik. Seterusnya, kata dia lagi, dan telah berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ulama' yang cukup masyhur lah. Jadi Imam Syafi'i ni tempat kita orang sebut semua, sebab mazhab yang diamalkan di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang yang cukup alim. Dia dilahirkan pada tahun 150 Hijrah dan wafat pada tahun 204 Hijrah. Jadi bermakna dia berada dalam generasi salaf. Dan hak yang hebatnya, dalam ramai-ramai ulama mujtahid, Imam Syafi'i adalah ulama mujtahid daripada puak Quraisy. Imam Syafi'i adalah ulama mujtahid daripada puak Quraisy. Sehingga kan ada sebahagian ulama-ulama besar, ketika mereka ingin memilih mazhab-mazhab hak yang mu'tabar, mereka memilih Imam Syafi'i untuk mereka bermazhab dengan mazhabnya. Kerana mereka melihat Imam Syafi'i adalah daripada puak Quraisy, daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mendahulukan puak Quraisy. Baik. Imam Syafi'i dia bertembung nasab dia ataupun bertemu nasab dia dengan nasab Rasulullah pada Al-Muttalib bin Abdi Manaf, pada Abdi Manaf.
Rasulullah daripada Bani Hashim, dia daripada Bani Muttalib. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi Hashim ada anak bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ada anak Hashim, Muttalib, Naufal. Okey, itu di antara anak kepada Abdi Manaf. Jadi Rasulullah daripada Hashim, manakala Imam Syafi'i daripada Al-Muttalib. Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dia dilahirkan di Gaza, di Palestin. Dilahirkan di Gaza, semenanjung Gaza, kita kata semenanjung Gaza, dan mati di Mesir. Kubur dia ada di Mesir sekarang ni. Dan telah berkata oleh Imam Syafi'i, segala kebaikan dunia dan akhirat itu terhimpun pada 5 perkara. Semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ada pada 5 perkara. Imam Syafi'i ketika dia bercakap ataupun ketika dia mengeluarkan perkataan ni, bukan dia baca dalam Facebook, bukan. Bukan dia baca dalam dia tengok dalam TikTok, bukan dia tengok dalam Twitter, bukan. Maksudnya dia buat kajian daripada Quran dan hadis. Maka dia buat kesimpulan bahawasanya kebaikan dunia dan akhirat berhimpun pada 5 perkara. Jadi orang yang ada padanya 5 perkara ini, maka akan ada kebaikan di dunia dan di akhirat pada dia. Yang pertamanya, kaya diri. Apa maksud kaya diri? Dia tidak bergantung kepada manusia, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab kaya diri ni bukanlah perkara yang mudah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kaya diri ni adalah kita hanya bergantung kepada Allah, kita tidak bergantung kepada makhluk, dan kita redha. Lepas tu kita rasa mencukupi terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Apabila ada sifat redha, apabila ada sifat qanaah, qanaah ni rasa memadai, mencukupi benda yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, maka ketika tu dia adalah orang yang paling kaya di kalangan manusia. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Rasulullah, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Hendaklah mu redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepadamu. Allah Ta'ala bagi sikit, kita redha cara sikit. Allah Ta'ala bagi banyak, kita redha cara banyak. Maka ketika itu mu adalah manusia yang paling kaya sekali. Orang yang miskin, orang yang sesak, kata Nabi SAW, bukan miskin dan sesak harta, bukan. Orang yang kaya bukan kaya harta, bukan. Sekali lagi, orang yang kaya bukan kaya harta. Orang yang kaya, sebenarnya yang disebut oleh Rasul adalah ghinan nafs, kaya diri dia. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya adalah menahan diri daripada menyakiti orang lain. Ini orang yang akan berhimpun padanya kebaikan dunia dan akhirat. Dia tahan diri dia, menyakiti orang lain, sama ada melalui mulut dan melalui tangan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang Islam yang selamat, orang Islam yang lain daripada kejahatan mulutnya dan kejahatan tangan. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, begitu juga diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya daripada Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, ada seorang lelaki kabur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ni taqumul lail wa tasumun nahar. Malam ni qiyamul lail sokmo, siang hari puasa sokmo. Lepas tu wa taf'al dia melakukan perkara itu, melakukan ibadat tu, kebaikan tu, dan dia bersedekah. Tapi dalam masa yang sama, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, dalam masa yang sama dia menyakiti jirannya dengan lidah dia. Seorang puang ni semayang malam kuat, puasa siang hari kuat, bersedekah pun banyak, kebaikan-kebaikan lain dia buat, sampai ke orang sebut kebaikan yang dia buat saat ni.
Tapi saja masalah dia, benda suka menyakiti jiran dia. Okey, cuba kita tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal hiya finnar. Orang ni duduk dalam neraka. Orang ni duduk dalam neraka. Kebaikan di akhirat adalah mesti kita kena jaga lidah kita dan mulut kita daripada menyakiti orang Islam. Baik. Yang ketiganya, berpakaian dengan pakaian takwa. Dia pakaian ni adalah untuk kita menutup dan melindungi tubuh badan kita. Kita kalau panas, kalau kita tak pakai pakaian, dia akan memudaratkan tubuh kita. Sejuk, kalau kita tak pakai pakaian pun, dia akan memudaratkan tubuh kita. Jadi pakaian ni dia menghalang tubuh kita daripada mudarat sejuk dan panas. Dan pakaian yang lebih besar adalah pakaian takwa. Kerana takwa ni dia menghalang, dia menghalang tuang dia daripada mendapat kemurkaan Allah dan daripada neraka Allah. Sebagaimana pakaian kita menghalang diri kita daripada terkena panas matahari dan sejuknya pada waktu sejuk. Yang kelimanya adalah rasa percaya dengan pemeliharaan Allah Ta'ala pada segala perkara. Jadi kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada sifat thiqah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dah nak urang panjang-panjang, sebab kita nak buka soalan sekejap lebih kurang dalam 5 minit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Betul? Ketiga, menguasai yang halal. Dia menguasai yang halal. Yang ketiga tinggal. Yang ketiga tinggal. Menguasai yang halal. Dia kalau dalam kitab Arab dia kata al-kasbul halal, usaha yang halal. Jadi pastikan rezeki yang kita dapat hak yang halal. Kerana rezeki yang halal dia akan membantu untuk kita melakukan amalan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah benda-benda yang baik, benda yang halal, dan buatlah, beramallah dengan amalan yang soleh. Jadi amalan yang soleh jadi gengang, dipermudahkan bagi orang yang menjaga rezeki yang halal, yang dimasukkan ke dalam mulut dia dan perut dia. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita buka soalan sekejap, insya-Allah lebih kurang dalam 5 minit lah kalau sekiranya ada lah. Wallahu a'lam. Sutra solat jemaah, kalau kita duduk depan kena kata, kita nak lari kan menutupi daripada saf, boleh lalu. Baik. Jadi sekarang ni kita sembahyang berjemaah, tiba-tiba kita ketuk. Jadi boleh tak kita nak tubik lagu tu melintasi saf? Hukumnya adalah dibolehkan. Kerana ketika itu kita ada keuzuran, waktu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Wallahu a'lam. Dan di zaman Rasulullah, kita tambah sikit lagi kan, apabila ada keuzuran boleh. Pernah Abu Bakar menjadi imam sebab Rasulullah ada sibuk di luar Madinah, mendamaikan ada masalah yang berlaku kepada sebahagian daripada penduduk Madinah dari kalangan Ansar. Lepas tu Rasulullah pesan dah suruh Abu Bakar menjadi imam. Lepas tu Rasulullah teruk masuk litah saf, duduk di belakang imam. Boleh ke? Boleh, tidak menjadi masalah kerana ada hajat dan keperluan. Wallahu a'lam. Hukum sertu guna produk safi kalau dibotolkan. Apakah hukum sertu guna produk safi yang telah di packing yang telah dibotolkan? Jadi sekarang ni gini. Apa yang disebut oleh Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilaha 7 marrat, ulahunna biturab." Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya bersihnya bekas di seorang di kalangan kamu apabila dijilat oleh anjing dengan basuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baik, apa yang disebut dalam hadis adalah dengan tanah. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, najis anjing mesti kena basuh sebanyak 7 kali, salah satu dengan air yang dicampur dengan tanah. Adakah boleh selain daripada tanah menjadi pengganti kepada tanah? Jawapannya ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama mengatakan tidak dibolehkan, termasuklah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata sabun, kelorak, cuka tidak boleh menjadi pengganti kepada tanah. Kerana di zaman Rasulullah ada juga sabun. Tidak samalah di zaman kita. Maksudnya ada
benda hak yang orang guna untuk buat mandi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut perkara tersebut, tetap Rasul sebut tanah. Baik, jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i mesti kena guna tanah. Produk hak yang orang jual saat itu, hak yang alat sertu saat itu, kalau memang dia buat daripada tanah, memang dia ambil daripada tanah, maka dibolehkan. Jadi kalau bukan daripada tanah, tidak dibolehkan. Tapi biasanya daripada tanah. Hak yang lepas-lepas dah daripada tanah. Wallahu a'lam. Tandah kan, orang kan boleh baca doa nama Allah kan. Hanya berapa kali kita kecing situ untuk hukum pada Allah? Berapa kali? Berapa kali kita kecing lewat untuk dia hukum dia betul-betul. Tanda tu sebenarnya kan hukum mandi kan. Kita mandi tu boleh kan sebut nama Allah kan. Tanda tu. Okey. Berapa kali kita nak kecing situ baru hukum dia berubah. Okey, apa cuba faham soalan. Rasa macam tak faham soalan cuma bab selagi hak tadilah bab kita kata guna produk saat itu. Sebenarnya tak perlu guna produk pun sebab tanah berlambak. Rasanya tak perlulah. Daripada kita benda perhabis duit untuk beli produk, jangan orang jual produk yang marahlah. Benda rakyat untuk sini je. Jadi daripada kita perhabis duit beli produk, benda yang tidak patut sebenarnya, sebab tanah berlambak tanah. Boleh belaka tanah situ, tapi tanah masjid tak boleh lah. Tanah masjid bahan tanah bukit boleh belaka. Mana tanah kerajaan boleh belaka, ambil tepi-tepi jalan sikit, bukan banyak kan. Tak ada masalah, boleh je. Tak perlu kita kata beli. Daripada beli, baik ambil pitih tu tok dalam tabung masjid, lepas tu ambil tanah hak tepi-tepi jalan gitu je, buat sertu. Tak payah bergadang sangat. Okey, tu yang hak tadilah. Soalan ni pula, kita masuk dalam bilik air, berapa kali kita kecing saat itu? Setiap kali kita kecing, setiap kali kita masuk dalam tandas, sunat kita baca doa gitu. Betul tak gitu? Ke mana? Tanda tu tak buat berak ni, buat kecing. Jadi dalam tu kita boleh baca doa kan dalam tanda tu. Jadi sekarang ni dia baru buat binaan untuk buat tanda. Okey, untuk buat tanda. Jadi kan dalam tanda ni tidak boleh kita nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk dalam tanda cicing hak yang ada Muhammad Rasulullah tak luar, tak boleh. Hukum dia makruh, dia bukan haram, hukum dia makruh. Cuma makruh selama mana tidak mengotori benda-benda hak yang mulia. Kalau mengotori tak boleh lah, hukum dia adalah haram. Bukan kata haram baca dalam tanda, dia hanyalah makruh. Baik, tu pun ada sebahagian daripada ulama mengatakan boleh. Berlaku khilaf lah di kalangan ulama. Jadi kalau hanya binaan tapi belum lagi kita guna, maka masih lagi kita boleh menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam. Tapi kalaulah sekiranya kita guna dah, maka tak boleh lah guna dah. Jadi apabila kita guna dah, maka di situ ada dah najis, maka tidak dibolehkan. Pada asalnya tempat tersebut adalah tempat najis. Maka sebab itulah kita dilarang untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Tak payah kira banyak kali lah. Wallahu a'lam. Okey lah. Ada lagi soalan? Lah. Ada dekat media sosial kan, kalau kita letak nama makanan tu macam mi setan, bakso jahanam, mi iblis. Jadi kalau kita makan tu jadi haram tu kena. Okey, kalau kita letak dalam benda dalam Facebook dan seumpamanya medsos lah, kita kata medsos kan, nama makanan hot pelik-pelik, mi setan gitu. Lepas tu benda lagi, nasi goreng neraka, nasi goreng jahanam. Soalannya boleh tak kita makan makanan tersebut? Tak ada masalah. Cuma ubah nama lah, tak payahlah tak nama pelik-pelik gitu. Jadi nama pelik-pelik gitu tak perlulah tak. Kita orang Islam ni dituntut kepada kita adalah mengelak diri kita daripada fahish mutafahish. Mulut mengungkapkan perkataan, mengungkapkan benda-benda yang keji. Jadi benda lagu tu bukan benda comel lah dalam bahasa kita. Kita kadang-kadang benda yang tak sepatut pun kita buat ikut dang je. Kisah salam maut lah kayah mu. Kisah salam maut. Kisah salam maut. Kisah macam pelik, kisah salam maut pun ada juga. Ini orang ni kisah salam maut. Kisah salam maut. Jadi benda tu tak sepatutnya lah. Tapi tidaklah kata siapa ke mengharamkan makanan tersebut.
Makanan tu tetap boleh makan, tak ada masalah. Boleh makan je, tak ada masalah. Macam kita kata hot dog dah ni lah, hot dog tu ai teruk makna dia tau. Tak boleh makan kalau gitu kau. Tak hanya nama tidak menjadi masalah. Yang penting zat dia saat itu adalah suci. Tapi walau bagaimanapun kita mesti kena memilih nama-nama hak yang tidak nama-nama hak yang comel lah, nama-nama hak yang tidaklah keji dalam kita meletakkan nama sesuatu bagi sesuatu makanan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.